Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看 Nabaluni 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lin。Penduduk Kedamaian digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat di sistem pangkalan data utama padu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian, Datuk Iwan Benedict menggesa penduduk di seluruh Kedamaian untuk mendaftar dan mengemaskini maklumat di sistem pangkalan data utama padu. Beliau berkata pendaftaran padu sangat penting supaya tiada rakyat yang tercicir dalam program bantuan kerajaan yang akan menggunakan data dalam sistem padu. Katanya selaku Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, beliau terlibat membuat keputusan memperkenalkan padu di Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan Kabinet Persekutuan. Tujuannya adalah menyelaras data rakyat sedia ada di pelbagai jabatan dan agensi kerajaan untuk digunakan bagi penyasaran semula subsidi dan penyaluran bantuan kerajaan seperti sumbangan tunai rahmah, STR, subsidi elektrik dan sebagainya. Sehubungan itu, selaku Adun Kedamaian, beliau tidak mahu melihat ada rakyat di Kedamaian yang tercicir daripada bantuan kerajaan kerana mereka tidak mendaftar dengan padu. Iwan berkata, beliau telah mengarahkan kedua-dua pejabat Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Kedamaian menjadi flying squad untuk membantu urus setiap padu Kota Belud turun ke kampung-kampung bagi mendaftarkan penduduk. Katanya, beliau telah menyediakan peruntukan RM32,000 daripada Touch Point Adun untuk tujuan ini. Pada akhirnya tidak ada seorang pun, kalau boleh tidak ada keluarga pun di Kedamaian ini yang tercicir daripada mendapat bantuan kerajaan. Itu sebab kita mesti daftarkan dia dengan padu. Iwan berkata demikian semasa menyampaikan amanat dalam sesi taklimat pendaftaran padu kepada ketua-ketua kampung dan pengurusi-pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Kemajuan Kampung JPKK Kedamaian di Pusat Khidmat Adun Kedamaian di Kota Belud pada 9 Februari. Turut hadir dalam sesi taklimat itu ialah PPM Kedamaian, Demis Romanti dan Saikom Watis serta penyelaras padu Kota Belud, Jamrus Iman. Iwan turut menyatakan harapan agar ketua-ketua kampung dan pengurusi-pengurusi JPKK membantu flying squad tersebut untuk mendaftarkan penduduk di kampung masing-masing. Jadi seperti sekarang untuk kita mendaftarkan baru, saya sudah daftar dan saya berharap semua yang ada di sini, ketua-ketua kampung, JPKK dan semua kita yang dari sini dapat mendaftar padu dengan Peruntukan RM650,000 disediakan untuk gereja-gereja di Kedamaian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian, Datuk Iwan Benedict menyediakan peruntukan pembangunan sebanyak RM500,000 dan peruntukan pentadbiran sebanyak RM150,000 untuk gereja-gereja di kawasan Kedamaian pada tahun ini. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, bagi peruntukan pentadbiran tersebut, RM100,000 adalah menggunakan peruntukan touch point beliau sebagai adun dan RM50,000 lagi daripada peruntukan khas beliau sebagai menteri. Menurut Iwan, selain peruntukan pentadbiran tersebut, sebanyak RM500,000 lagi daripada peruntukan adun beliau dikhususkan untuk pembangunan projek kecil kemudahan berkaitan gereja seperti Dewan Terbuka, jalan konkrit, bangunan gereja, rumah sidang dan kerusi. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan daripada Majlis Gereja-Gereja Kawasan Kedamaian iaitu Gereja Sidang Injil Borneo SIB, Gereja Seventh Day Adventist SDA dan Gereja Roman Catholic RC di Pusat Khidmat Adun Kedamaian Sky Blue Piasau di Kota Belud pada 8 Februari. Sementara itu, Ketua Gereja SDA Kawasan Kedamaian, Pastor Chaldi Lauran merakamkan ucapan terima kasih kepada Iwan atas keprihatinan dan sokongan berterusan terhadap pembangunan rumah-rumah ibadat, khususnya gereja, di kawasan Kedamaian. Katanya, sumbangan ini bukan hanya membantu secara keuangan, tetapi juga memberikan dukungan dan harapan yang sangat bermakna buat gereja-gereja di Kedamaian. Pastor Chaldi amat berbangga
kerana mempunyai pemimpin dan wakil rakyat seperti Iwan. Pada 8 Februari lalu, Iwan meluangkan masa hari bertemu pelanggan di kawasan Kedamaian untuk menyantuni wakil-wakil penduduk, persatuan dan sekolah. 3 sekolah menengah di Kedamaian menerima sumbangan kalkulator dari Yayasan Bank Rakyat. 3 sekolah menengah di kawasan Kedamaian menerima sumbangan kalkulator daripada Yayasan Bank Rakyat YBR atas usaha Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict. Sekolah-sekolah itu ialah SMK Narinang, SMK Tambulion dan SMK Pekan 2 yang menerima sejumlah 400 kalkulator untuk diagih-agihkan kepada pelajar golongan B40 di setiap sekolah itu. Simbolik penyerahan sumbangan berkenaan disempurnakan oleh Iwan pada majlis ringkas di Pejabat Khidmat Adun Kedamaian di Kota Belud pada 8 Februari. Wakil Pengetua SMK Pekan 2, Andrew Celiron, merakamkan ucapan terima kasih kepada Iwan atas sumbangan sebanyak 100 buah kalkulator untuk kegunaan pelajar di sekolahnya. Andrew berkata selain sumbangan kalkulator, sekolah itu turut menerima pelbagai sumbangan lain daripada Iwan. Kalkulator ini sangat penting untuk murid-murid, terutama subjek matematik. Kebanyakan murid tidak ada dana untuk membeli kalkulator, so dengan adanya kalkulator ini mereka boleh gunakan semasa kelas, terutama kelas matematik. So saya harap dengan adanya sumbangan kalkulator ini dapat menolong mereka, membantu mereka untuk meningkatkan penguasaan mereka dalam subjek matematik. Ya, di SMK Pekan 2 ada lagi beberapa sumbangan bagi Menteri Datuk di sana. Terutama dari segi fasilitas kemudahan sukan, ada masih sumbangan kepada televisi macam buku. Sementara itu, Pengetua SMK Narinang, Su Yong Huat, turut merakamkan penghargaan kepada Iwan atas sumbangan kalkulator untuk sekolah itu. Bagi pihak SMK Narinang, kami memberikan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Iwan yang telah memberikan sumbangan melalui Yayasan Bank Rakyat pada hari ini kalkulator untuk pelajar-pelajar SPM di SMK Narinang. Okey, walaupun jumlah kalkulator ini hanya 150 buah, tetapi dia memberikan manfaat yang sangat besar kepada pelajar-pelajar kami, khususnya kepada calon-calon SPM. Okey, sebelum ini Yang Berhormat Datuk juga telah memberikan sumbangan yang banyak, terutama dari segi meningkatkan prestasi kurikulum di SMK Narinang. Okey, pada tahun lepas melalui Yayasan Bank Rakyat, Datuk telah memberikan bantuan khususnya dalam melaksanakan program Monotos, iaitu kelas tambahan yang dilaksanakan bermula daripada bulan Julai hingga bulan Januari. Okey, jadi dalam program Monotos ini kami memberikan kelas tambahan, bimbingan kepada pelajar, bimbingan berfokus, dan sumbangan RM sebanyak 20,000 telah disumbangkan khususnya untuk memberikan makanan kepada pelajar-pelajar pada sebelah tengah hari apabila mereka menghadiri kelas tambahan. Dan selain daripada itu, pada tahun lepas juga banyak lagi sumbangan yang telah diberikan oleh pihak Datuk, khususnya menyokong dari segi peningkatan prestasi, dari segi kurikulum, dari segi kokurikulum dan sastia murid. Jadi kami berterima kasih dan mudah-mudahan Datuk terus sihat dan terus menyumbang kepada sekolah-sekolah di kawasan Kedamaian. Pengetua SMK Tambulion, Nasdin Pumpunga berkata, sumbangan ini amat bermakna kepada para pelajar sekolah. Sumbangan pada pagi ini sangat bermakna kepada pelajar, sangat bermakna kepada sekolah. Dengan sumbangan ini, setidak-tidaknya pelajar-pelajar terutama pelajar yang dalam kelompok B40, pelajar yang dalam kelompok miskin tegar. Dengan sumbangan Datuk ini sangat bermakna kepada ibu bapa dan kepada pelajar. Bukan itu saja, sekolah telah mendapat sumbangan sebelum ini dengan keperluan untuk penyediaan modul kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 yang sekarang menduduki SPM ini.
itu sangat betul-betul memberi kesan impak yang sangat berguna kepada pelajar dan kepada sekolah. Bukan itu sahaja, Puan, kami dapat lagi satu van yang disumbangkan oleh Datuk Iwan. Kami akan dapat mungkin dalam bulan Februari ini. Dengan van itu lebih kurang harganya 145.000. Ini kami sangat terhutang budi, sangat terkesan dengan sumbangan ini. Bagi pihak sekolah dan ibu bapa mengucapkan berbanyak terima kasih kepada usaha inisiatif kerja kuat Datuk ini untuk membantu khususnya ibu bapa di sebelah SMK Tambulion. Jadi kami mengharapkan supaya Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedict meluangkan masa sempena cuti Tahun Baru Cina dengan melawat 3 kampung di kawasan Kedamaian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedict meluangkan masa cuti Tahun Baharu Cina dengan mengunjungi 3 kampung di kawasan Kedamaian iaitu Kampung Laso Tintapon, Kampung Bokilong dan Kampung Tamu Darat. Semasa kunjungan itu, beliau bersetuju menyediakan sejumlah peruntukan pembangunan untuk keperluan rumah ibadat, membaiki jambatan gantung, menaik taraf dewan dan astaka. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, peruntukan itu adalah daripada peruntukan khas Menteri, Adun dan Touchpoint. Selain meninjau beberapa keperluan pembangunan kampung, Iwan turut meluangkan masa menziarahi penduduk kampung yang terlantar sakit di rumah dan menyampaikan sedikit sumbangan Touchpoint. Iwan turut mengulangi komitmennya untuk terus memberikan fokus terhadap pembangunan kedamaian selain tanggungjawab sebagai Menteri Kuskop dan Ahli Parlimen Penampang. Katanya pelan pembangunan kedamaian adalah asas beliau untuk membangunkan kedamaian dan akan terus berusaha. Kuskop menyediakan peruntukan RM100,000 untuk operasi kumpulan Walid Kanibongan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict bersetuju menyediakan peruntukan sebanyak RM100,000 kepada Koperasi Kumpulan Walid Kanibongan untuk membina sebuah pusat pemprosesan sarang burung walid di Kampung Sinukap Kanibongan. Beliau berharap peruntukan yang akan disalurkan melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM itu dapat membantu koperasi dan ahli-ahli koperasi meningkatkan pendapatan. Iwan percaya perusahaan sarang burung walid ini boleh memberikan pendapatan kepada ahli-ahli koperasi sekiranya diusahakan dan diurus dengan baik. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke mini pemprosesan sarang walid milik Koperasi Kumpulan Walid Kanibongan pada 9 Februari. Turut hadir Ahli Parlimen Pudat Dato' Vernon Bahanda, Pengarah SKM Sabah Matias Kundapin dan para pemimpin masyarakat setempat. Sementara itu, Pengerusi Koperasi Kumpulan Walid Kanibongan Rosli Sulampung merakamkan ucapan terima kasih kepada Iwan atas pengumuman geran pembangunan RM100,000 untuk koperasi itu. Rosli berkata peruntukan itu membolehkan pihaknya membina sebuah kilang memproses sarang walid. Dan ini amat bermakna untuk terus memajukan koperasi dan membantu meningkatkan pendapatan ahli koperasi seramai 145 orang katanya. Terdahulu, Iwan diberikan taklimat ringkas mengenai industri burung walid di Sabah, khususnya di Kanibongan oleh Ketua Penolong Pengarah Unit Walid dan Aneka Tempatan Jabatan Perkhidmatan Veterina Jobit Sukhangi. Jobit berkata harga sarang burung walid amat lumayan. Bagi kategori sarang mangkuk mencecah harga RM3,700 sekilogram, patahan besar RM2,900 sekilogram dan kaki sarang RM1,900 sekilogram. Selepas itu, Iwan meneruskan lawatan kerja di Pitas dengan mengadakan kunjungan ke asrama Awasi Kanibongan. Beliau seterusnya merasmikan program memperkasa belia dan mensejahterakan keluarga melalui ceramah keusahawanan daripada agensi-agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Program itu dianjurkan oleh Yayasan Bank Rakyat YBR dengan kerjasama Koperasi Keluarga Mailin Masipin Kanibongan Berhad di Dewan Futsal Kampung Pantai Kanibongan. Peruntukan RM50,000 disediakan bagi membiayai operasi asrama Awasi Kanibongan di Pitas.
Sempena lawatan kerja ke Pitas, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik turut mengunjungi Asrama Awazi Kanibongan dan bersetuju menyediakan peruntukan RM50,000 bagi membiayai operasi asrama itu. Iwan berharap sumbangan itu dapat membantu mengurangkan bebanan kewangan pihak pengurusan Asrama Awazi yang menempatkan seramai 31 pelajar. Menurut Iwan, beliau bersetuju menggunakan peruntukan khas menteri untuk disalurkan kepada Asrama Awazi Kanibongan. Ini kerana beliau difahamkan sumber kewangan pengurusan asrama hanya daripada yuran pelajar dan sumbangan daripada guru-guru sekolah SMK Kanibongan. Beliau berkata demikian selepas lawatan ke Asrama Awazi Kanibongan di Kampung Pantai Pitas pada 9 Februari. Ahli Parlimen Kudat, Datuk Veden Banda yang turut hadir mengumumkan geran tahunan sebanyak RM10,000 untuk membantu pihak pengurusan asrama. Sementara itu, pengurus Asrama Awazi Jaini Sugumboy merakamkan ucapan terima kasih kepada Iwan dan Veden atas keprihatinan menyediakan peruntukan menambah sumber kewangan pihak pengurusan asrama. Beliau berkata Asrama Awazi yang disumbangkan oleh Perbadanan Pinjaman Sabah siap sepenuhnya pada tahun 2020 namun hanya dihuni oleh pelajar awal tahun lalu ekoran pandemik COVID-19. Asrama Awazi boleh memuatkan seramai 48 pelajar namun setakat ini hanya mampu menempatkan 31 pelajar kerana masalah kos operasi, kata Jainis. Yuran pelajar adalah RM100 sebulan. Objektif penubuhan asrama ini adalah untuk membantu para pelajar khususnya pelajar SMK Kanibongan yang tidak berjaya memasuki asrama kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik meluangkan masa mengunjungi beberapa majlis rumah terbuka Tahun Baru Cina di Penampang. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik meluangkan masa mengunjungi beberapa rumah terbuka Tahun Baru Cina CNY penduduk di sekitar Penampang pada 11 Februari. Beliau yang juga ahli Parlimen Penampang ditemani isteri Datin Koni Parantis memulakan program CNY di Putatan Mall seterusnya di Kampung Tuavon dan Kampung Pogunon Penampang. Iwan berkata budaya mengunjungi rumah terbuka sempena musim perayaan adalah satu cara untuk rakyat memupuk perpaduan dan keharmonian antara kaum di negara ini. Kita harus menghormati dan meraihkan kepelbagaian budaya dan agama di Malaysia. Ini adalah aset yang kita perlu pelihara dan kekalkan, katanya. Iwan yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia yang menyambutnya dan berharap tahun ini akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada semua. Saya berharap keharmonian dan perpaduan kaum akan terus terpelihara melalui penghormatan kepada semua tradisi setiap kaum yang ada di negara kita, dan selagi saya menjadi wakil rakyat Penampang, saya ingin melihat semua sambutan perayaan, sambutan kaum dan agama itu dapat diraihkan bersama oleh semua rakyat Malaysia, dan itu sebabnya kita mengambil inisiatif ini sebagai tanda penghargaan kita kepada warisan budaya rakyat Malaysia. Sebelum itu, pada malam 8 Februari, Iwan merasmikan pembukaan lampu tanglung di Pekan Kepayan Rumah Murah, Penampang bersama Adun Kepayan, Jani Lasimbang. Beliau turut memberikan nasihat berikut. Ya, saya maklum acara membakar bunga api merupakan sebahagian daripada warisan dan menjadi sebahagian daripada sambutan Tahun Baru Cina dan juga sambutan-sambutan lain. Tetapi dalam kita ingin meneruskan warisan budaya ini, kita ambil pendekatan berhati-hati supaya ianya masih menjamin keselamatan kita semua, supaya dapat sama-sama meraihkan Tahun Baru Cina ini dalam keadaan yang selamat, harmoni dan juga dapat memperkasakan kejiranan. Wan An